Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Hanim Nadia. Dan saya Farida Amiratul dalam edisi khas Sumber 2021, 31 Disember. Hari terakhir kita di tahun ini. Ya, Farida. Hanya beberapa jam saja lagi kita akan masuk ke tahun baru 2022. Dan Farida, tentunya banyak kenangan kita di 2021 ini. Jadi Hanim, apa kenangan terindah yang dah tercatat sepanjang Hanim bekerja di Sumber Kini 2021? Baiklah, antara peristiwa paling bersejarah dalam hidup Hanim sepanjang Hanim bekerja di Sumber Kini ini, kita dapat lihat pelbagai pertukaran politik dalam Malaysia kita, dan juga ada PRN yang berlaku, iaitu PRN Melaka dan PRN Sarawak pada November dan Disember baru-baru ini. Jadi sepanjang 2021, negara kita penuh dengan catatan suka dan duka. Antaranya Malaysia bertukar tampuk kepimpinan negara. Dan kita bercakap tentang pertukaran tampuk kepimpinan negara yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melantik Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, pelantikan itu selepas baginda menerima surat akuan seramai 114 ahli Dewan Rakyat sekaligus mencukupi untuk membentuk kerajaan. Ahli Parlimen Berak itu merupakan Perdana Menteri pertama yang tidak menjadi ketua atau timbalan ketua parti politik. Ismail yang merupakan naib Presiden UMNO menggantikan Presiden Bersatu dan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyidin Mat Yassin. Pada 16 Ogos 2021, Tan Sri Mahyidin Mat Yassin meletak jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8. Perkara itu dimaklumkan beliau pada satu sidang media di pejabatnya di Putrajaya yang turut disiarkan secara langsung di pelbagai platform telekomunikasi termasuk televisyen dan media sosial. Keputusan itu dibuat selepas hilang majoriti sokongan ahli parlimen dan cadangan kerjasama bipartisan yang dicadangkannya juga tidak mendapat sokongan parti politik. Farida, kita tadi bercakap mengenai PRN Melaka dan Hanim berada di sana 2 minggu dan Farida bersana berapa? Hanya di 1 minggu saja. 1 minggu saja, tapi pelbagai peristiwa dan pengalaman yang kita dapat sepanjang bertugas di PRN Melaka ini, dan apa Farida rasa sewaktu membuat liputan di Melaka ini, Farida? Farida rasa antara yang paling berbeza daripada pilihan raya yang biasa kita jalani adalah seperti biasa. Kalau biasa pilihan raya kita ada ceramah-ceramah politik, tapi sekarang ni kebanyakannya dilangsungkan secara online, betul. Dan mengikut SOP yang ditetapkan oleh KKM. Betul tu. Jadi Suruhanjaya Pilihan Raya mengesahkan keputusan rasmi Pilihan Raya Negeri Melaka pada 20 November menyaksikan Barisan Nasional menang 21 daripada 28 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dan kemenangan selesa itu menyaksikan Barisan Nasional berjaya membentuk Kerajaan Melaka yang baharu dengan majoriti 2/3. Pakatan Harapan berjaya memenangi 5 kerusi manakala Perikatan Nasional pula menang 2. Menariknya, proses pengundian pilihan raya negeri Melaka mengikut norma baharu apabila pengundi perlu mematuhi prosedur operasi standard seperti ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Antaranya, semua pengundi diwajibkan memakai pelitup muka, menjalani proses saringan suhu badan, menggunakan pensanitasi tangan dan merekodkan kehadiran serta mengamalkan penjarakan fizikal. Ini pula suara hati dan harapan rakyat Melaka. Bagi calon yang bakal menang, saya harap diorang tak besarkan perut diorang lah. Saya harap benda ni viral. Bagi tengok satu Melaka ke satu Malaysia ke tengok luahan anak muda Melaka, Alor Gajah ni. Saya harap korang tak ada korup. Jangan ada yang korup. Apa yang korang cakap korang kena tunaikan. Saya mengharapkan supaya kita dapat memilih kerajaan yang stabil lah lepas ni. So maksudnya tak ada lagi lompat-lompat parti lah. Kan kita tak nak disebabkan beberapa orang ni satu negeri terpaksa untuk mengundi lagi lah. Wakil pada rakyat sepatutnya wakil rakyat lebih meluangkan masa bersama rakyat untuk mengambil tahu isu-isu semasa dan masalah-masalah rakyat. Dan saya sebagai anak Melaka muda, saya nak guna pengundian saya untuk mengubah semua situasi ini. Pada 5 Oktober 2021, Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka, Abdul Rauf Yusof,
Mengumumkan Dun Melaka dibubarkan, ekoran 4 adun kerajaan mengumumkan hilang kepercayaan dan menarik sokongan terhadap kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Ahmad Ali iaitu Datuk Seri Idris Harun, BN Sungai Udang, Datuk Nur Azman Hassan, BN Pantai Kundur, Datuk Nur Hizam Hassan Bakti, Bebas Pengkalan Batu dan Datuk Nur Effendi Ahmad, Bersatu Teluk Mas. Dari Melaka kita terbang ke Bumi Kenyalang. Gabungan Parti Sarawak GPS sekali lagi diberi mandat oleh pengundi Bumi Kenyalang untuk membentuk kerajaan baharu negeri ini selepas memperoleh majoriti mudah dalam pilihan raya negeri PRN pada 18 Disember 2021. Pengerusi SPR Datuk Abdul Ghani Saleh berkata, GPS berjaya memperoleh majoriti mudah selepas memenangi 45 daripada 82 kerusi Dewan Undangan Negeri dipertandingkan di negeri itu. Keputusan itu sekaligus membolehkan GPS menerima mandat mencukupi untuk membentuk kerajaan baharu selepas melepasi jumlah majoriti mudah sebanyak 42 kerusi. Kemenangan GPS kali ini juga dianggap bersejarah berikutan buat pertama kali bertanding dengan logo sendiri berbanding sebelum ini menggunakan jenama Barisan Nasional. Seperti yang kita paparkan tadi, dek kerana COVID-19, PRN pun dijalankan secara norma baharu. Betul Farida, dan itu adalah demi memastikan rakyat sentiasa selamat dan mengelak daripada sebarang perkara yang tidak diingini. Farida, ini adalah varian baru yang ditemui di dunia dan namanya adalah varian Omicron. Sebanyak 62 kes COVID-19 varian Omicron dikesan di Malaysia setakat 25 Disember 2021. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, 61 kes merupakan jangkitan import dari luar negara. Setakat 29 Disember 2021, 97.6% populasi dewasa lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19. Begitupun rakyat Malaysia diingatkan agar tidak leka memandangkan COVID-19 dan varian virus itu masih menular dalam komuniti. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menasihati orang awam supaya seboleh-bolehnya duduk di rumah dan mengelak perjumpaan keluarga jika mempunyai simptom serta menjalani ujian kendiri RTK selain mendapatkan vaksinasi secepat mungkin. Setakat ini kita bawakan paparan yang berlaku di dalam negara kita. Dunia juga tak pernah sunyi dengan pelbagai corak-coret sepanjang 2021. Dan untuk mengetahui apa yang berlaku di pentas dunia, kita bersama rakan setugas Haifa Nasir dalam Global 21. Silakan Haifa. Terima kasih Faridah dan Hanim. Pelbagai peristiwa warna-warni yang berlaku di seluruh dunia. Saya Haifa Nasir membawakan beberapa paparan kisah suka duka global sepanjang 2021. Kita mulakan dengan kisah menyayat hati di Palestin. Kuburkan saya di sini dan langkah mayat saya dulu. Itu rintihan penuh kesengsaraan dan kesedihan seorang wanita Palestin yang juga seorang ibu Ala Nababta apabila polis Israel cuba menolaknya dari batu nisan anaknya yang terletak di tanah perkuburan Al-Yusufiyeh di Baltu Maqdis Timur ketika dia cuba memeluknya. Babak penuh emosi tersebut berlaku sebaik sahaja beliau mengetahui rancangan polis Israel untuk menggali semula kubur anaknya yang meninggal 4 tahun lalu hanya untuk membina sebuah taman di tanah perkuburan tersebut. Wanita berkenaan juga menegaskan beliau akan melindungi kubur anaknya itu walaupun nyawa menjadi galang ganti. Slat Palestin. Ala Nababta menjelaskan dirinya terus menderita apabila tentera Israel mengancam untuk memusnahkan kubur bagi membangunkan taman sejak 2 bulan lalu. Pada 18 Oktober, kru perbandaran Israel di Baitul Maqdis dan pihak berkuasa alam Israel memulakan usaha menubuhkan sebuah taman negara Yahudi iaitu Taman Al-Kitabiyah dengan memusnahkan sebahagian daripada tanah perkuburan Al-Yusufiyeh yang menempatkan jenazah warga Palestin yang mati syahid berhampiran Masjid Al-Aqsa. Taman Al-Kitabiyah adalah tempat yang didakwa Israel pernah dibina oleh orang Yahudi pada zaman dahulu. Sehubungan itu, puluhan rakyat Palestin yang ahli keluarganya dikebumikan di kawasan itu selama berabad lamanya tiba di tanah perkuburan itu mulai bimbang
kubur saudara mara mereka akan digali. Lebih membimbangkan apabila beberapa kubur telah dirobohkan awal bulan ini oleh kenderaan Majlis Perbandaran. Tanah perkuburan Al-Yusufiyyah ini terletak di sebelah tembok yang mengelilingi Kota Lama dan antara kuburan Islam tertua di Baitul Maqdis. Jawatan Kuasa Penjagaan Tanah Perkuburan Islam di Baitul Maqdis bertindak mengemukakan bantahan kepada Mahkamah Israel bagi menghentikan jentolak dari terus merosakkan tanah perkuburan tersebut minggu lalu. Bagaimanapun, menurut Ketua Jawatan Kuasa Penjagaan Tanah Perkuburan Islam di Baitul Maqdis, Mustafa Abu Zahra berkata, bantahan tersebut ditolak dan kerja-kerja pemusnahan kawasan perkuburan tersebut terus berjalan. Seterusnya kita beralih pula kepada perkembangan yang mengujakan rakyat Malaysia dan Singapura tahun ini. Individu lengkap vaksinasi COVID-19 boleh berulang-alik antara Malaysia dan Singapura menerusi perjalanan udara tanpa perlu menjalani kuarantin bermula November 2021. Kebenaran menerusi skim laluan bagi orang sudah divaksinasi VTL diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan rakan sejawatannya Lee Hsien Loong. VTL merupakan laluan udara antara lapangan terbang Changi dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur tertakluk kepada keputusan ujian COVID-19 sebagai ganti menjalani kuarantin atau notis tidak dibenarkan keluar rumah. Malaysia dan Singapura sudah mencapai kemajuan ketara dalam pemberian pelalian kepada penduduk masing-masing dan pengurusan wabak COVID-19. Sehubungan itu, Ismail Sabri dan Hsien Loong bersetuju menyambung perjalanan rentas sempadan secara progresif antara kedua-dua negara dengan cara yang selamat. Ismail Sabri berkata VTL merupakan satu lagi pencapaian penting dalam kerjasama Malaysia-Singapura yang sudah lama terjalin. Mengulas isu sama, Hsien Loong gembira kerana Malaysia dan Singapura akhirnya dapat membenarkan semula perjalanan rentas sempadan melalui VTL. Kedua-dua Perdana Menteri berharap dapat memulihkan perjalanan merentasi sempadan darat antara dua negara berjiran dalam masa terdekat. Dari Malaysia dan Singapura, kita terbang pula ke Indonesia. Tidak mahu ketinggalan dalam industri pengangkutan masa depan, Indonesia tahun ini secara rasminya memperkenalkan teksi terbang dalam satu acara penerbangan percubaan di Bali. Menurut laporan detik.com, teksi yang dikenali sebagai E-Hang 216 itu dibawa ke Indonesia oleh pengasas prestij motorkar Rudi Salim. Selain Bali, teksi terbang berkenaan juga akan terbang di langit Jakarta tidak lama lagi. Dengan adanya pengangkutan itu, dikatakan boleh menjadi pilihan untuk mengelak daripada kesesakan lalu lintas, terutamanya bagi yang melakukan perjalanan dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Sejak minggu lalu, E-Hang 216 melakukan dua ujian penerbangan, iaitu yang pertama pada 25 November yang dilangsungkan secara tertutup. Manakala ujian yang kedua pula diadakan pada 26 November serta dibuka kepada orang awam. Mereka yang terlibat adalah juruterbang dan juruterkanan yang berpengalaman dalam dunia penerbangan. Selain Bali, teksi terbang berkenaan juga akan terbang di langit Jakarta tidak lama lagi. Dengan adanya pengangkutan itu, dikatakan boleh menjadi pilihan untuk mengelakkan daripada kesesakan lalu lintas, terutama bagi yang melakukan perjalanan dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Lagi berita Indonesia. Selain berita berkenaan teknologi futuristik pada tahun ini, penduduk Indonesia juga digemparkan dengan malapetaka bencana apabila Gunung Semeru di Indonesia meletus lagi. Kali ini dengan lebih banyak abu dihamburkan sehingga memaksa pasukan penyelamat menangguhkan operasi mencari mangsa yang masih hidup pada 7 Disember 2021. Menerusi laporan CNA, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu meletus pertama kali pada 4 Disember lalu dengan memuntahkan abu vulkanik tinggi ke udara sekaligus mengakibatkan orang ramai bertempiaran lari untuk menyelamatkan diri.
Usaha menyelamatkan mangsa menjadi semakin sukar apabila abu vulkanik tersebut mengeras selepas ditimpa hujan. Kemungkinan besar mayat yang belum ditemui masih tertimbus di bawah aliran lahar panas, kata anggota penyelamat Indonesia. Aliran lahar gunung berapi itu juga dilapor telah memusnahkan sebuah jambatan strategik yang menghubungkan dua kawasan di daerah Lumajang dan Bandar Malang. Di kawasan Sumber Wuluh pula, dua buah lori ditenggelami abu gunung berapi berkenaan. Namun, usaha menyelamatkan mangsa terpaksa dihentikan secara tiba-tiba akibat angin kuat melanda. Sementara itu, anggota pasukan penyelamat lain giat membantu penduduk kampung membawa keluar barangan dan ternakan milik mereka dari kediaman masing-masing. Kerajaan Indonesia turut menasihati penduduk setempat agar tidak berada dalam radius 5 km dari kawah Gunung Semeru kerana abu gunung itu mampu bergerak sejauh 4 km walaupun selepas letusan berlaku. Sama seperti penduduk Indonesia, penduduk Filipina juga diuji dengan bencana alam pada tahun ini apabila taufan Rai yang melanda Filipina mengakibatkan lebih 300 orang dan lebih 500 cedera, manakala 50 lagi masih hilang. Polis Filipina mengesahkan taufan Rai yang turut dikenali sebagai Odette oleh penduduk tempatan telah meragut sekurang-kurangnya 375 nyawa sejak ia melanda kepulauan itu minggu lalu. Majoriti kematian direkodkan di wilayah tengah Visayas yang merupakan destinasi utama penyelam di wilayah Bohol serta beberapa destinasi pelancongan paling popular dan wilayah Caraga di timur laut Mindanao. Susulan itu, Presiden Rodrigo Duterte mengisytiharkan keadaan bencana di kawasan yang terjejas teruk akibat dilanda taufan Odette berkenaan. Wilayah terkesan adalah wilayah 4B iaitu Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, wilayah 6 di Visayas Barat, wilayah 7 Visayas Tengah, wilayah 8 Visayas Timur, wilayah 10 Mindanao Utara dan wilayah 13 Caraga. Duterte berkata Majlis Pengurusan dan Menangani Risiko Bencana Kebangsaan mengeluarkan resolusi mengesyorkan pengisytiharan bencana di kawasan terjejas. Lebih banyak kematian dijangka dilaporkan ketika operasi menyelamat masih diteruskan. Namun, pasukan penyelamat berdepan kesukaran untuk pergi ke wilayah terjejas akibat jalan raya dipenuhi serpihan yang musnah, berair, manakala perhubungan telefon dan internet juga terputus. Itu antara paparan global yang mewarnai 2021. Harapan saya agar tahun hadapan kita dapat hidup dengan lebih tenang, menikmati setiap momen indah bersama keluarga dan insan tersayang walaupun dalam keadaan norma baharu yang kian mencabar. Teruskan menyokong Sumber Kini dan jangan lupa like, share dan subscribe untuk kami lebih bersemangat memaklumkan anda dengan berita-berita lebih menarik, padat dan berinformasi. Selamat Tahun Baru. Kembali bersama rakan setugas Faridah dan Hanim. Baiklah, terima kasih rakan setugas Haifah Nasir. Tadi Haifah dah bawa kita terbang, Faridah. Seterusnya kami bawakan perkembangan dari mahkamah. Mahkamah Rayuan Sebulat Suara memutuskan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak kekal disabitkan kesalahan atas tuduhan salah guna kuasa berhubung kes SRC International. Dan Najib dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta pada tahun lalu oleh Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali atas tuduhan-pertuduhan berhubung penyelewengan dana RM42 juta dana SRC International. Pengurusi panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Abdul Karim Abdul Jalil mengumumkan keputusan kekal sabitan kesalahan itu selepas menolak rayuan Najib kerana rayuannya tidak mempunyai merit. Peguam bela Najib Muhammad Syafiq Abdullah yang mahu mengemukakan rayuan dalam proses memohon agar hukuman penjara dan denda tersebut ditangguhkan. Mahkamah Rayuan juga membenarkan tangguh pelaksanaan hukuman ke atas Najib selepas peguam bela kemuka permohonan bawa rayuan ke Mahkamah Persekutuan dan ini adalah peluang terakhir Ahli Parlimen pekan itu untuk membatalkan semua sabitan dan hukuman terhadapnya.
Baik Faridah, ini lagi cerita mengenai bekas Perdana Menteri itu Datuk Seri Najib Razak yang dikaitkan dengan skandal 1MDB sebelum ini. Dan kita bukan nak bercakap tentang 1MDB, tapi kita nak bercakap tentang skandal lain iaitu DNB. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima memorandum daripada Pertubuhan Gegar dan Badan Bukan Kerajaan yang mendesak agar Dewan Rakyat membincangkan skandal terbaru terkait Digital Nasional Berhad iaitu DNB pada 14 Disember. Anwar menegaskan bahawa skandal terbaru membabitkan isu DNB perlu dibincangkan segera. Ekoran pelantikan DNB sebagai pemborong tugal 5G didakwa dilakukan tanpa adanya ketulusan. Dan pada perkembangan sama, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, syarikat tersebut tiada pengalaman dan infrastruktur untuk mengendalikan teknologi 5G dengan kos mencecah 11 bilion ringgit, menimbulkan dua persoalan yang perlu dijawab sebenarnya Faridah. Ashraf mempersoalkan bagaimana proses pelantikan sebuah syarikat yang tidak berpengalaman boleh dibuat tanpa perbincangan dengan pihak kementerian yang bertanggungjawab memastikan kesempurnaan pembangunan teknologi 5G. Kedua, bagaimanakah proses penilaian dan tender dibuat apabila melibatkan peruntukan sebesar 11 bilion ringgit. Sumber Seminggu turut menghubungi Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil mengulas isu sama. Syarikat yang tak ada pengalaman, tak ada aset, tapi dialah yang memonopoli spektrum 5G. Dan kita nampak setakat hari ini, hutang yang telah ditanggung oleh DNB itu sendiri mencecah 400 juta dan melalui syarikat Ericsson yang diberikan kontrak untuk memasang radio network 5G, hutang Ericsson pula ialah 800 juta dan DNB sendiri dia akan mengumpul hutang hampir 5 bilion bagi pertengahan 2022. Semua ini berlaku tanpa pengalaman, tanpa aset, tanpa customer. Sejak diumumkan pada Februari yang lalu, sehingga hari ini, tidak ada satu syarikat telekomunikasi di Malaysia, tak ada satu syarikat pun yang nak sign dengan DNB. Jadi apakah asas DNB mendapat hutang 400 juta? Apakah asas pemberian kontrak melaksanakan roll out prasarana 5G kepada Ericsson yang anggarannya bernilai 11 bilion? Dan apakah yang akan berlaku sekiranya tidak berjalan mengikut apa yang dirancang? Sementara itu, pada 10 Disember, Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kenyataan dikeluarkan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkenaan isu pelantikan DNB sebagai pelaksana rangkaian dan infrastruktur 5G adalah tidak tepat. Assalamualaikum, partner sekarang ini rasa sebab sebenarnya nak menyambut tahun 2022 ni sebab dah berapa tahun berturut-turut kita tak rasakan sambutan tahun baru dengan rasa kegembiraan. Diuji dengan pelbagai ujian dan terkini bukan saja COVID tetapi juga dengan banjir yang melanda. Kita kuat. Itu sebabnya Tuhan tahu kita kuat dan mampu untuk kita lalui. Jadi kita sambut tahun 2022 ini dengan penuh semangat, kerjasama, perpaduan, kasih sayang dan juga keinsafan. Itu sebenarnya 2022. Selamat menyambut tahun baru 2022. Hai, selamat tahun baru pada Sumber Kini dan moga tahun depan menjadi tahun yang lebih baik, yang terbaik. Semoga maju jaya dan juga kalau nak dapatkan berita-berita terkini, layarilah Sumber Kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada mereka yang mengikuti Sumber Kini. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Selamat menyambut tahun 2022. Moga tahun hadapan insya-Allah ekonomi akan semakin pulih. Kita juga harap dan berdoa semoga COVID-19 dapat dihindarkan daripada Malaysia. Semoga kita kembali hidup ceria, bermanfaat dan juga membina masa depan yang lebih baik. Terima kasih semua.
Baiklah Hanim, ini kita nak bercakap tentang sukan. Apa sukan yang Hanim suka? Kalau Hanim suka main badminton. Tapi tangan tak kuat nak smash. Okey, Kita banyak hayun je. Tak kuat smash macam Rizija lah. Betul. Jadi untuk mengetahui apa yang menarik sepanjang 2021 di arena sukan, kita bersama rakan setugas Hasif Zulkifli. Silakan Hasif. Terima kasih Hanim dan Faridah bersama saya Hasif Zulkifli dalam arena Sumber untuk Sumber 21 kali ini. Kita buka pentas arena untuk kali ini dengan berita penantian selama 32 tahun untuk kepusingan akhir tidak berakhir dengan sia-sia. Bola Kuala Lumpur City FC KL City berjaya menjulang trofi Piala Malaysia sempena ulang tahun ke-100 kejohanan dengan pasukan kendalian Boyan Hodak itu menundukkan Johor Darul Takzim 2-0 pada perlawanan akhir yang berlangsung di Stadium Bukit Jalil pada November. Pemain KL City Zafri Yahya mengejutkan stadium dengan jaringan pertamanya pada minit ke-66 dan diikuti jaringan Kapten KL City Paulo Josue pada minit ke-74. Pasukan Harimau Selatan yang diletakkan sebagai pasukan pilihan untuk sekali lagi bergelar juara dilihat membuat beberapa cubaan balas pada separuh masa kedua, namun benteng pertahanan anak didikan Hodak nyata sukar ditembusi. Hasrat JDT untuk memburu gol untuk sekurang-kurangnya merapatkan jurang juga seakan buntu dengan aksi tangkas penjaga gol KL City Kevin Mendoza yang kerap menggagalkan percubaan berbahaya Harimau Selatan itu. Ramai yang menganggap kejuaraan Piala Malaysia sudah dipegang oleh skuad JDT yang bernilai RM29 juta itu berdasarkan segala kelebihan yang dimiliki skuad sempurna Harimau Selatan berbanding skuad underdog KL City yang hanya bernilai RM16 juta. Kali terakhir The City Boys berada di pentas akhir saingan tetua Asia Tenggara itu adalah pada tahun 1989, iaitu lebih 3 dekad lalu. Berita seterusnya, meskipun unggul di gelanggang Paralimpik Tokyo dengan memecahkan rekod acara lontar peluru kategori F20, kemenangan Muhammad Ziyad Zulkifli meraih pingat emas pada acara itu dibatalkan. Pembatalan itu disebabkan protes daripada pasukan Ukraine yang meraih tempat kedua dan ketiga, dan ia dibatalkan kerana ada isu kelewatan masuk ke bilik menunggu sebelum pertandingan bermula. Berdasarkan laman web rasmi Paralimpik Tokyo, penyertaan Ziyad dibatalkan sekaligus menyaksikan peserta dari Ukraine Maxim Koval yang sebelum ini menduduki tempat kedua meraih pingat emas dengan catatan 17.34 meter sekaligus rekod baharu dunia. Rakan senegaranya Alexander Yarovi yang melakukan balingan terbaik 17.30 meter pada percubaan ketiga meraih pingat perak, manakala gangsa milik F. Stratios Nokalaides yang melakukan balingan 15.93 meter. Terdahulu pada aksi di Stadium Olimpik, Ziyad mencetuskan kegembiraan buat kontingen negara apabila mengungguli acara berkenaan dengan melakar rekod dunia 17.94 meter sekaligus memperbaharui rekod dunia miliknya sendiri 17.29 meter yang dilakukan pada kejohanan olahraga para dunia 2017 di London. Balingan emas itu dilakukan Ziyad pada percubaan ketiga, namun percubaan keempat sejauh 17.62 meter juga tidak mampu ditandingi peserta lain pada aksi yang berlangsung di Stadium Olimpik itu. Ziyad juga sebenarnya sudah memecahkan rekod dunia miliknya seawal balingan pertama lagi dengan sejauh 17.31 meter. Seterusnya, kejayaan manis buat pemain e-sukan negara apabila seorang gamer Malaysia muncul jutawan selepas merangkul naib juara pada kejohanan e-sukan berprestij Dota 2 di Romania. Cheng Chin Siang atau lebih dikenali dengan nama gelaran Nothing to Say dan kelabnya PSG LGD berjaya menduduki tempat kedua di kejohanan tersebut 2021. Dengan kemenangan tersebut, 5 pemain PSG LGD akan membawa pulang sebanyak 21.7 juta ringgit. Dalam pada itu, 3 rakyat Malaysia yang lain juga bakal menerima sejumlah wang yang bakal mengubah hidup mereka selepas kejohanan itu berlangsung. Antaranya ialah Chan Chon Kien dan Tiai Jun Wen, iaitu ahli kelab Invictus Gaming yang berjaya memenangi tempat keempat dalam kejohanan tersebut sekaligus membawa pulang wang tunai sebanyak 10 juta ringgit. Manakala Eng Ki Chuan pula adalah ahli Fnatic yang berjaya menduduki tempat ke-9 hingga 12 dan membawa pulang sebanyak 3.3 juta ringgit. Untuk rekod Dota 2 adalah antara permainan komputer yang terbanyak dimainkan di seluruh dunia dan akan dipertandingkan dalam acara pingat dalam Sukan Asia 2022 di China. Seterusnya kita beralih ke sukan luar negara. Max Verstappen merangkul kejuaraan Formula 1 sulungnya
apabila mengungguli Grand Prix Abu Dhabi di Lita Yas Marina awal bulan Disember 2021 dengan mengetepikan pencabar terdekat Lewis Hamilton pada pusingan terakhir perlumbaan. Hamilton tampak mendominasi sebahagian besar perlumbaan selepas memintas Verstappen seawal pusingan pertama sebelum kereta keselamatan masuk ke dalam lita susulan kemenangan yang dihadapi Nicholas Latifi ketika perlumbaan berbaki 6 pusingan sahaja. Situasi itu meletakkan Verstappen berada di belakang Hamilton sebaik perlumbaan bersambung dan pelumba Red Bull itu berjaya memotong Hamilton di pusingan terakhir. Hamilton yang juga juara bertahan itu bermula dengan baik apabila mendahului Verstappen, namun dua pelumba itu nyaris bertembung pada selekor ketujuh di pusingan pertama. Namun tiada apa-apa tindakan diambil oleh steward perlumbaan sehingga menyebabkan Verstappen dan Red Bull berang kerana insiden itu. Verstappen bergelut untuk mengekalkan kelajuan dengan tayar lembut sehingga memaksa dia bertukar pada tayar keras di penghujung pusingan ke-13 dan Hamilton turut berhenti di pit pada pusingan seterusnya. Rakan sepasukan Verstappen Sergio Perez yang mendahului perlumbaan bekerja keras untuk menghalang Hamilton daripada kembali di hadapan sekaligus membantu Verstappen untuk terus mengejar ketika perlumbaan berbaki 20 pusingan. Hamilton kembali mendahului namun kemasukan kereta keselamatan pada pusingan ke-38 menghidupkan peluang Verstappen untuk bangkit memberi cabaran. Aksi dramatik ditonjolkan apabila Verstappen berjaya mengejutkan Hamilton di pusingan terakhir untuk muncul juara dunia. Seterusnya, persaingan kejohanan Liga Sensasi baharu European Super League sudah dipastikan batal menyusul banyaknya kelab yang mengundurkan diri. Namun Presiden Sensasi Real Madrid Florentino Perez masih berpendapat bahawa Super League masih lagi ada, namun hanya ditangguhkan ke satu masa yang kelak. Seperti diketahui sebelumnya, Super League dinyatakan bubar selepas majoriti kelab besar seperti Manchester United, Chelsea, AC Milan, Atletico Madrid memilih untuk menarik diri daripada menyertai kejohanan tersebut. Jelas Perez, beliau tidak perlu menjelaskan soal situasi kontrak kelab-kelab tersebut bersama Super League kerana jelas para kelab tersebut tidak boleh meninggalkan kejohanan itu dengan mudah kerana sudah menandatangani kontrak pada sebelumnya. Tegasnya, sebilangan besar kelab yang menarik diri daripada kejohanan tersebut adalah kerana susulan daripada tentangan hebat daripada peminat, pemain dan organisasi. Namun beliau menegaskan bahawa projek tersebut akan tetap berlangsung pada masa hadapan dan berharap kejohanan itu dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Terdahulu pasukan Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid dan 6 kelab utama Liga Perdana Inggeris EPL iaitu Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham dan Arsenal serta Juventus, Milan dan Inter telah sepakat untuk menjadi anggota asas kejohanan tersebut yang akan memanfaatkan keuntungan jangkaan awal sebanyak 17.3 bilion ringgit. Baiklah, itu antara corak-coret dari gelanggang Lita di Malaysia sehingga antarabangsa khas untuk paparan Arena Sumber 2021. Sekian daripada saya, Hasif Zulkifli. Teruskan mengikuti perkembangan semasa di laman sosial Facebook dan YouTube Sumber Kini. Kita kembali bersama Hanim dan Faridah. Silakan. Terima kasih Hasif. Semoga lebih banyak kejayaan dilakar oleh atlet negara pada tahun 2022 di arena antarabangsa sekaligus mengharumkan nama negara. Kita dah bawakan anda sorotan 2021 di arena sukan. Sekarang kita beralih kepada perkembangan ekonomi. Kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 29 Oktober 2021 membentangkan bajet 2022 berjumlah 332.1 bilion ringgit yang menyaksikan peruntukan tertinggi dalam sejarah belanjawan negara. Pada 26 November 2021, Kerajaan Selangor membentangkan belanjawan 2022 berjumlah 2.343 bilion ringgit, merangkumi 1.22 bilion ringgit atau 52% bagi perbelanjaan mengurus dan 1.123 bilion ringgit atau 48% untuk perbelanjaan pembangunan. Dan nampak Faridah terlalu banyak nombor di situ. Terlalu banyak nombor ya sampai. Dan Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari ketika membentangkan belanjawan itu di Dewan Negeri Selangor berkata, dengan mengambil kira jangkaan hasil negeri yang berjumlah 2.1 bilion ringgit dan anggaran perbelanjaan berjumlah 2.323 bilion ringgit, belanjawan 2022 akan mengalami defisit berjumlah 293 juta ringgit. Belanjawan Selangor 2022 bertemakan Kita Selangor, Negeri Tahan Uji Mengangkat Martabat Insani.
Belanjawan Selangor 2022 membabitkan 5 teras yang membawa kepada pertumbuhan ekonomi berimpak tinggi, membangun masyarakat penyayang, mengukuhkan agenda kesihatan awam, mewujudkan persekitaran hijau serta mengoptimumkan digitalisasi di seluruh Selangor. Kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah RM416.15 juta untuk teras pertama bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi berimpak tinggi dan meningkatkan kecekapan penyampaian. Kedua, bagi membangun masyarakat penyayang dan kesejahteraan sosial sebanyak RM305.19 juta termasuk program bantuan kehidupan sejahtera Selangor berjumlah RM108 juta, skim mesra usia emas juga pembinaan sekolah rendah agama. Teras ketiga sebanyak RM65 juta untuk kesihatan awam di Selangor yang mana RM46 juta diperuntukkan untuk Iltizam Selangor Sihat. Teras keempat sebanyak RM190.73 juta diperuntukkan bagi mewujudkan persekitaran hijau dan meluaskan pembangunan lestari. Teras terakhir, teras kelima sejumlah RM316 juta bagi mengukuhkan teknologi pintar dan digitalisasi. Okey, saya harapkan Sumber Kini akan terus berjaya dan juga sukses dan semoga tahun 2022 ini menjadikan Sumber Kini berkembang dengan lebih luas supaya menjadi satu media yang kita percaya dan juga terbukti benar dan juga menyebarkan berita-berita yang sahih. Pertama sekali, sempena New Year ni, saya ucapkan selamat tahun baru. Saya tahu bahawa tahun 2021 penuh dengan cabaran dan dugaan kepada semua rakyat Malaysia dengan pelbagai PKP, PKPP, PKPB dan banyak bisnes-bisnes yang mengalami yang suffer because of COVID. Tetapi saya ucapkan agar tahun baru ini, saya harap tahun baru ini akan membawa lebih banyak perubahan yang baik kepada rakyat Malaysia. Sektor-sektor ekonomi mula dibuka dan saya harap benda ini merupakan pelonjak ekonomi untuk Malaysia dan saya doakan segala yang baik-baik sahaja kepada semua rakyat Malaysia, tidak kira bangsa, agama, latar belakang. Harapnya tahun 2022 adalah satu tahun yang jauh lebih baik berbanding 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Sumber 21. Baiklah, kali ini saya Alia Azman dan saya Diana Rahim akan membawa anda semua untuk tonton balik apa yang viral pada tahun 2021 dalam slot Sohor Kini. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk like, komen dan share FB kami serta subscribe YouTube kami, okey? Okey, baiklah. Kita selalu dengar Sohor Kini, Sohor Kini. Apa benda tu? Perkataan viral atau Sohor Kini dengan alam media sosial ni memang tidak dapat dipisahkan. Kalau diikutkan pada tahun ni banyak sangat benda yang viral weh. Betul tu Alia. Salah satu dia isu yang hangat dikatakan mengenai ikan harga kayangan. Oh, ikan siakap kan? Betul. Nasib baiklah Alia pergi Langkawi hari tu tak kena harga sedahsyat tu. Kau tak mahu terkejut lepas tengok harga macam tu. Memang. Tanpa membuang masa lagi, jom kita roll VT. Okey, jom. Siapa sangka harga ikan yang siap dimasak boleh cecah sampai harga RM1,000. Fulamak tambah sikit lagi dah boleh bayar harga gaji minimum. Kejadian ini berlaku di pusat peranginan terkenal di Malaysia iaitu di Langkawi, di mana pelanggan ini bersama ahli keluarganya makan di sebuah restoran terapung dan telah menjadikan ikan siakap 3 rasa sebagai juadah mereka sekeluarga. Masa nak bayar, tiba-tiba pelanggan terkejut dengan harga ikan yang amat mahal. Tidak berpuas hati dengan charge yang dikenakan, pelanggan tersebut telah memuat naik resit tersebut di social media. Pelanggan ni kata ia adalah kecuaian daripada pengusaha restoran yang tidak meminta mereka untuk datang lihat ikan tu dan lihat bersama mana ikan tu sebelum dimasak. Tetapi sebenarnya pemilik restoran tu pula cakap dia dah cadangkan diorang ni untuk ambil ikan lain sebab ikan siakap ni besar. Macam-macam hal betul. Dah terbang duit pelanggan ni. Alia, hari tu ambil vaksin dekat mana? Hari tu ambil dekat PWTC. Kenapa? PWTC. Oh, ada tak terserempak ke jumpa dengan orang yang pakai kostum pelik-pelik masa vaksin? Ada macam-macam kostum. Ada yang pakai dinosaur lah, ada yang pakai macam-macam lah. Ramai juga. Macam-macam gelagat lah Alia tengok dekat sana. Macam-macam benda viral juga jadi masa musim cucuk vaksin ni. Bukan setakat berkostum tau. Ada juga yang jadi isu kena marah sebab nak ambil gambar selfie, ambil video record waktu nak cucuk tu. Kena marah tu.
Lah, macam tu pun kena marah. Bukan boleh rekod ke? Nak rekod di sini pun kena marah. Tanpa membuang lagi, jomlah kita recap sikit apa yang viral masa orang ramai ambil vaksin ni. Zas! Dah. Okey, sorry saya tak boleh rakam. KJ dah letak jawatan. KKM punya prosedur tak boleh merakam. Tak ada, belum lagi. Boleh selakkan lengan baju tak? Tak ada apa, sekejap je. Baca selawat banyak-banyak. Okey. Alhamdulillah, baca. Saya nak dengar baca. Belum lagi. Belum. Tak lemas tu. Belum lagi. Tak nak. Boleh cocok belum? Belum? Belum lagi. Dah. Aku akan selakkan. Tengah nak prepare. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya, perlahan. Kita penuh tengok subhanallah. Subhanallah. Balik buka. Macam-macam hal betul lah rakyat Malaysia ni. Dah orang suruh pakai face mask je. Dia pergi cover pula satu badan dengan kostum. Ada macam-macam berangai. Apa-apa pun gelagat rakyat Malaysia ni masa ambil vaksin memang betul-betul mencuit hati. Cuit hati sangat. Macam kes viral abang sikat tepi tu ke? Abang sikat tepi. Kejap. Nak cakap yang abang sikat tepi tu mencuit hati Alia ke macam mana? Bukan. Bukan. Tak nak kita pula yang viral kan? Korang masih ingat tak lagi berkenaan isu sikat tepi ni? Bukan ikat tepi. Bukan TI sikat tepi? Bukan. Okey. Jadi tak apalah Dana. Jadi kita roll VT dulu. Check it out. Jom. Baru-baru ini Malaysia tular dengan sebuah video memaparkan seorang wanita membongkar kecurangan suaminya dengan seorang pembantu perawatan kesihatan di sebuah daerah di Johor Bahru. Selepas pendedahan tersebut, perkataan Hanafi sikat tepi mula jadi bualan warganet di media sosial. Lantaran itu adalah netizen yang kreatif sampai buat parodi mengenai sikat tepi ni ya. Ni kali rambut jangan sikat tepi. Ni bila orang tengok rambut sikat tepi mudah kena bohong. Baca, baru orang tak boleh nak makan kita. Bang, saya nak tukar rambut buat macam rambut awal Syari. Saya tak mau dah rambut sikat tepi. Pasal viral kes rambut sikat tepi hari ni. Dan saya terpaksa main Ju dengan kadar segera lah Ju barber ni. Itu dia kes Hanafi abang sikat tepi yang baru je viral baru-baru ni. Yang menarik ni kali isu Hanafi ni sampai ke orang luar negara minta kita perjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Hebatlah Malaysia baru sebab curang. Itulah pasal. Okey, kita beralih kepada viral seterusnya pula Diana. So apa pula pasal ni? Lepas ni apa pula? Kalau tak tahu pasal ni kita cakap pasal YB muda yang minta luluskan kegunaan ganja. Ganja. Tapi kejap, nak guna ganja untuk apa? Kalau nak tahu, jom kita saksikan. Ini bukan perkara yang baru. Saya ingat apabila kita di kabinet sebelum ini ada perbincangan, kajian dilakukan secara terperinci dan perbincangannya mengikut data dan sains. Saya berharap bahawa kerajaan dapat membentangkan satu ketah kerja yang telus, ikhlas, which is driven by data and science, kerana di lebih 40 negara pada hari ini, kelulusan hemp ataupun medical marijuana telah pun diberikan. Ini negara seperti Australia, negara seperti US, Canada, Argentina, Denmark dan baru-baru ini negara jiran kita Thailand. The current market worth is about 60 billion ringgit dan dianggarkan dalam tempoh masa 4 tahun lagi ia akan mencecah 400 bilion ringgit Malaysia.
Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman telah pun menyarankan kerajaan supaya menubuhkan jawatan kuasa khas bagi meluluskan hemp ataupun marijuana untuk tujuan perubatan. Syed Saddiq pun ada cakap sebenarnya ganja ni lebih baik daripada rokok dan arak dan boleh membantu sebagai kaedah rawatan alternatif kepada masalah mental. Nampaknya ramai anak muda happy bila YB bangkitkan isu ni di Parlimen. Mana tidaknya ramai meminta menteri untuk meluluskan dadah sejenis herba ini. Maka YB Kari Jamaluddin pula menjawab sebenarnya boleh je nak luluskan ganja untuk tujuan perubatan. Tapi perkara ni senyap macam tu je. Apa cerita? Lulus ke tak ni? Jadi itulah dia video Syed Saddiq MP Muar yang menyarankan kerajaan meluluskan hemp ataupun marijuana ini untuk tujuan perubatan katanya. Tapi kan tak bimbang ke kalau salah guna nanti? Itulah tu. Kita kata je untuk perubatan. Sama ke ubat tidur pun kadang-kadang orang salah guna. Ubat batuk pun orang salah guna juga. Jadi apa-apa perkara ni sudah tidak lagi dibincangkan di Parlimen dan kita tidak tahu apa progres untuk isu ni. Baiklah Alia. Sedar tak sedar kita dah dekat penghujung Soho Kini dah Alia. Lah ya ke? Rasa macam baru je start borak-borak. Tapi sebelum kita undur diri dulu, kami nak kongsikan dulu kepada anda video viral yang berlaku ketika negara kita dilanda bencana banjir baru-baru ni. Walaupun ramai yang ditimpa musibah, namun boleh dikatakan rakyat Malaysia ni kental juga ya. Dan yang paling terbaik bila ramai netizen yang sama-sama berganding bahu membantu sesama diri. Macam kita tengok dekat Twitter, masa tu memang flooded dengan benda banjir, pakat retweet kan, beribu-ribu retweet. Alia, hashtag rakyat jaga rakyat. Rakyat jaga rakyat. Gitu. Okey, jadi betul tu Diana. Jadi jom kita recap sikit apa yang viral masa banjir baru-baru ini. Zas. Jangan takut. Ya. Okey, sini. Okey. Baiklah, sebelum kami mengakhiri slot Sohor Kini, Alia nak ingatkan anda jangan lupa untuk like, share dan juga komen di Facebook dan YouTube Sumber Kini. Mana tahu ada benda yang lagi menarik, viral yang kita tak sebutkan pada hari ini, mungkin boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Ya, betul tu. Apa-apa pun, terima kasih sangat-sangat pada anda yang masih setia bersama kami di Sumber Kini. Selamat Tahun Baru. Bye-bye. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Baiklah Farida, itu antara video-video viral yang ditontonkan kepada penonton. Ada gembira, ada sedihnya juga Farida. Ya. Di kesempatan ini juga kami merakamkan ucapan takziah kepada ahli keluarga yang kehilangan insan tersayang. Kehilangan mereka bukan sahaja dirasai oleh ahli keluarga, malah seluruh rakyat Malaysia. Dan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 2 November memutuskan 18 penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM bersalah dalam kes menyebabkan kematian pegawai Kadet Laut UPNM Zulfarhan Osman Zulkarnain. Hakim Mahkamah Tinggi Dato' Azman Abdullah ketika membacakan keputusan itu pada Selasa berkata 6 tertuduh didapati bersalah di bawah Seksyen 304 Kanun Keseksaan kerana membunuh dan bersubahat membunuh arwah. Menurut keputusan itu, 6 tertuduh didapati bersalah di bawah Seksyen 304 Kanun Keseksaan atas kesalahan menyebabkan kematian Allahyarham. Manakala 12 yang lain didapati bersalah di bawah Seksyen 330 Kanun Keseksaan kerana mencederakan Allahyarham. Kehilangan Allahyarham mendapat liputan luar biasa apabila melibatkan 19 penuntut UPNM atas pertuduhan membunuh dan bersubahat membunuh Zulfarhan di bilik 0410 Blok Penginapan Asrama Jebat UPNM antara 4.45 pagi dan 5.45 pagi 22 Mei 2017. Allahyarham dikatakan didera dengan kesan lecur 80% sebelum meninggal dunia di Hospital Serdang pada 1 Jun 2017. Lagi mengenai buli. Seramai 10 pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM yang terlibat dalam kejadian buli pada 10 Disember 2021 ditamatkan pengajian mereka berkuat kuasa pada Selasa. Ketua Pengarah Mara, Datuk Azhar Abdul Manaf berkata, keputusan itu dipersetujui dalam Mesyuarat Jawatan Kuasa Disiplin Maktab JDM pada 14 Disember 2021. Penawatan pengajian itu dibuat berdasarkan garis panduan dinyatakan dalam Panduan Pengurusan Disiplin Pelajar MRSM. Keputusan itu perlu dijadikan teladan oleh pelajar lain agar perkara sama tidak diulangi membabitkan salah laku di mana-mana institusi pendidikan di bawah Mara. Sebelum itu, tular video memaparkan kejadian buli secara kekerasan di MRSM Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar. Siasatan awal polis mendapati kejadian buli terbabit berlaku pada awal pagi antara jam 1 hingga 2 pagi 9 Disember 2021 membabitkan mangsa dengan beberapa suspek lain yang semuanya adalah pelajar tingkatan 1 berusia 13 tahun. Farida tinggal di Shah Alam kan? Betul. Baru-baru ni banjir. Farida punya rumah macam mana? Banjir ke tak? Okey, rumah Farida tak banjir tapi di sekeliling kawasan rumah Farida banjir lah. Di Seksyen 13? Di Seksyen 13, ya. Yang paling terkesan teruk di Shah Alam kita nampak Seksyen 13 dan Seksyen 25 yang banjirnya dikatakan paras 2 tingkat air, 2 tingkat rumah. Terlalu teruk lah kita boleh katakan. Ya. Dan kita saksikan paparan mengenai banjir yang berlaku bermula pada 18 Disember yang lalu. Seramai 47 korban banjir dicatatkan sehingga 26 Disember 2021. Polis Diraja Malaysia memaklumkan jumlah korban seluruh negara membabitkan 32 lelaki, 12 wanita dan 3 kanak-kanak. Selangor mencatatkan angka korban tertinggi 25, diikuti Pahang 19 dan Kelantan 3. Hujan lebat luar biasa antara 17 hingga 19 Disember 2021 lebih 2 kali ganda taburan tertinggi sebelum ini mengakibat banyak lokasi di Selangor ditenggelami air. Rakyat Malaysia tanpa mengira agama dan bangsa berganding bahu antara satu dengan lain menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir. Apart from politik, apart from races, apart from agama, kita ketepikan semua. Keperimanusiaan itu penting, nombor satu. Itu yang akan menyelamatkan nyawa sekarang. Itu yang akan membawa semua menjadi satu keluarga penting. Masa kelaparan,
Budak Melayu tak kenal makanan India, tak kenal makanan Cina, kenal makanan saja. So kita tak payah nak bawa apa-apa aspek daripada agama, race. No, we don't want. We want to be as one part of the family, as only one Malaysia. That's all. I'm here because we are two Malaysian, so only in Malaysia. So we have to help each other when in critical harm, no matter what skin color are you. So we must help, no matter how, no matter help. So I hope more people will come out and help each other. Saya tertarik dengan kata-kata daripada NGO yang memberikan bantuan tadi. Tak kira latar belakang kita sama-sama membantu antara satu dengan lain. Lebih-lebih lagi ketika waktu sukar. Dan Farida, ada juga pepatah menyebut berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Farida, sepanjang 2021 ini kita ada bekerjasama dengan Menteri Besar Incorporated, MBI, membuat satu program yang kita panggil Ziarah Permata, yang mana kita menghulurkan sumbangan kepada insan yang memerlukan. Dan ketika sesi ziarah, antaranya kami menghulurkan bantuan kewangan dan barang keperluan asas kepada contoh seperti bekas pemain bola sepak Selangor Azhar Sharif, antaranya artis Hamid Gurka, Kid Search, Allahyarham Jimmy Screen, Ali Ekspedisi dan juga Mel Wings. Sumber Kini dan MBI Selangor menziarahi legenda bola sepak Selangor dan bekas pemain kebangsaan Azhar Sharif di Kampung Kemensah, Hulu Kelang, Selangor. Hasil liputan Sumber Kini mendapat perhatian media, Lembaga Zakat Selangor, Majlis Agama Islam Selangor dan Persatuan Bekas Pemain Bola Sepak Selangor. Azhar Sharif bersetuju dengan tawaran Lembaga Zakat Selangor yang menempatkan beliau di Baitul Islah Serendah. Pada 16 Julai 2021, Hamzah Muhammad Taib atau Kid daripada kumpulan Search menerima bantuan daripada MBI bagi menampung kos rawatan isterinya Nur Aini Yusof yang menghidap kanser darah tahap 4. Pada 28 Julai 2021, Sumber Kini dan Ketua Tanggungjawab Sosial Korporat MBI Selangor Ahmad Azri Zainal Nur menyantuni bintang komedi era 1980-an Hamid Gurka atau nama sebenarnya Abdul Hamid Abdul Rahman di Kelang. Pada 15 September 2021, bekas penyanyi kumpulan rock Terra Rosa, Ali Ekspedisi atau nama sebenarnya Muhammad Ali Ismail, dimasukkan ke Pusat Perubatan Universiti Malaya akibat masalah jantung tersumbat dan semput. Sumber Kini dan MBI ke kediamannya di Kampung Rantau Panjang Kapar. Pada 14 Oktober 2021, penyanyi lagu Bila Cinta Didusta Allahyarham Jimmy Scream atau nama sebenarnya Hajimi Ibrahim tidak lagi meneruskan kejayaannya sebagai penyanyi selepas mengalami masalah kesihatan. Pada 10 Disember 2021, Jimmy menghembuskan nafas terakhir pada pukul 2.30 pagi di Hospital Tengku Ampun Rahimah Kelang pada usia 50 tahun akibat penyakit buah pinggang berlubang. Farida, kita dah pun sampai di penghujung berita Sumber 21 dan itu antara paparan yang kita sediakan khas kepada semua penonton Sumber Kini, Farida. Jadi pada 2022 kami akan bawa beberapa perubahan baru. Teruskan setia bersama kami untuk mengikuti perkembangan semasa dan terkini di laman sosial dan YouTube Sumber Kini. Dan sebelum mengakhiri Sumber 21, kami tinggalkan anda dengan ucapan Tahun Baru Tenaga Kerja Sumber Kini. Selamat Tahun Baru 2022. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya Allah, berjam selit kita dah sampai ke hujung tahun 2021. Terlalu banyak sangat cerita yang kita dengar daripada 2021 ni. Kita dah nak masuk 2022 pun. Jadi saya nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua penonton Sumber Kini. Terima kasih kerana mengikuti perkembangan terkini yang kami bawa kepada anda sepanjang 2021. Jangan lupa kita ada yang menarik dan terbaru daripada Sumber Kini di tahun 2022. Selamat tahun baru kepada Hanim, wartawan Sumber Kini anda. Hai. Assalamualaikum. Apa benda nak cakap ni? Okay. Saya nak ucapkan selamat tahun baru kepada seluruh warga Malaysia dan kepada pemberita di Sumber Kini. Selamat tahun baru. Happy New Year kawan-kawan. And kepada korang jangan lupa teruskan mengikuti laporan terkini di Sumber Kini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube kita Sumber Kini. Hai, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada penonton Sumber Kini. Kekal bersiaran bersama kami. Jangan lupa like, share dan komen Sumber Kini. Selamat tahun baru.
Hai, Assalamualaikum. Jadi di hujung tahun 2021 ni, saya nak ucapkan kepada anda, kalau katalah azam anda tahun 2021 tu tak tercapai, maka bawalah ke tahun 2022. Jadi dari saya, Nur Alia Izzati, so selamat menjalani tahun baru anda dengan penuh berhemah. Thank you, bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton Sumber Kini di kesempatan ini. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada penonton Sumber Kini dan juga semua warga Sumber Kini. Jadi saya harap semoga tahun 2022 akan memberikan kita dengan lebih keberkatan dan lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairudisa Zakaria ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada semua penonton Sumber Kini. Salam kasih sayang, semoga anda semua dimakbulkan segala hajat, impian dan kenyataan pada tahun baru nanti. Terima kasih. Untuk kenangan dan pengalaman 2021, saya ucapkan selamat tahun baru 2022. Okey, selamat tahun baru ke 2022 daripada saya, Taufik Ismail, video editor Sumber Kini. Selamat tahun baru 2022. Semoga 2022 menjadi lebih baik kepada kita semua. Selamat tahun baru kepada penonton dan juga pelayar Sumber Kini. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua yang mengikuti, yang share dan follow portal berita kami. Semoga tahun ini akan memberi lebih baik kepada negara kita. Okey, jangan lupa ikuti, tonton berita yang terbaik hanya di Sumber Kini.